Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini memang satu perkara yang paling menakutkan untuk seorang bekas Perdana Menteri sebelum ini. Anda tahu siapa bekas Perdana Menteri itu? Anda tekaklah nanti sendiri, tulis dalam ruangan komen siapa agak-agaknya bekas Perdana Menteri yang mahu disiasat oleh yang diarah supaya SPRM menyiasat beliau. Ini satu pendedahan yang cukup mengejutkan kita semua. Dipetik daripada Malaysia Gazette, Projek Fleet MKM desak polis SPRM siasat bekas Perdana Menteri. Apa ceritanya? Ikuti terus dan jangan lupa tinggalkan komen anda. Polis Diraja Malaysia PDRM digesa menyiasat seorang bekas Perdana Menteri berhubung pembatalan surat niat LOI bagi projek pembekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan Projek Fleet bernilai RM4.6 bilion. Naib Pengerusi Mahasiswa Keadilan Malaysia MKM U. Veraj Khalid Dasan berkata, gesaan itu susulan pendedahan daripada pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan yang mendakwa projek itu sepatutnya dianugerahkan kepada syarikat usaha sama JV, Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Nazar. Katanya, mengikut kenyataan Vincent Tan, ia kemudian dibatalkan dengan LOI yang ditawarkan kepada JV itu ketika bekas Perdana Menteri itu mentadbir kerajaan. Dalam kenyataan Vincent Tan tersebut yang bertarikh 17 Julai lalu, terdapat pendedahan bahawa konsortium yang dibentuk antara Berjaya dan Nazar telah membuat tawaran bagi pihak ataupun bagi Projek Fleet. Projek Fleet telah dianugerahkan kepada konsortium Berjaya Nazar melalui surat niat. Namun Vincent Tan telah menyatakan bahawa kerajaan Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri pada masa itu kemudian telah membatalkan semula surat niat tanpa memberikan sebarang alasan. Projek Fleet kemudian dianugerahkan kepada sebuah syarikat yang mana tawarannya berharga lebih mahal, iaitu sebanyak RM700 juta, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis IPD Dan Wangi hari ini. U. Veraj mendakwa kes terbabit mungkin mempunyai unsur-unsur rasuah dan menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan. Dalam kenyataan Vincent itu didedahkan bahawa konsortium Berjaya Nazar menang tender kerana tawaran mereka adalah yang termurah di antara semua pihak yang telah menyertai tender. Khususnya tawaran konsortium Berjaya Nazar adalah RM700 juta lebih murah daripada yang dikemukakan syarikat terbabit. Kami meragui bahawa mungkin ada isu rasuah yang melibatkan bekas Perdana Menteri itu kerana jika tidak, mengapa kerajaan pada masa itu membatalkan tender yang paling murah dan menganugerahkannya semula kepada syarikat dengan harga yang jauh lebih mahal, katanya lagi. Menurut beliau, MKM sudah membuat 14 laporan polis di seluruh negara berhubung isu berkenaan. Terdahulu, media melaporkan Vincent Tan mendedahkan dirinya akan menyaman kerajaan Malaysia atas isu penawatan LOI yang ditawarkan kepada syarikat JV Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Nazar selepas pengerusi Perikatan Nasional PN itu mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada Mac 2020. Vincent turut mendedahkan kontrak yang diberikan kepada Spamco Sdn Bhd adalah RM700 juta lebih tinggi, dipetik daripada Malaysia Gazette. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga dengan pendedahan ini maka kita semua akan ternanti-nanti apakah tindakan yang seterusnya diambil oleh PDRM dan SPRM selepas 14 laporan polis telah dibuat di seluruh negara berhubung isu LOI ini. Dan yang lebih menarik lagi, menurut pengerusi MKM ini, mereka meragui bahawa mungkin ada rasuah yang melibatkan, mungkin ada isu rasuah yang melibatkan bekas Perdana Menteri itu kerana
Jika tidak, mengapa kerajaan pada masa itu membatalkan tender yang paling murah dan menganugerahkannya semula kepada syarikat dengan harga yang jauh lebih mahal, kata beliau. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan dan juga ini satu pengakuan daripada Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu dan kita tabik spring kepada beliau. Ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beraninya mengatakan bahawa menteri pemimpin kaut sumber kekayaan negeri, negara untuk kepentingan peribadi disingkir serta-merta. Kita menyambut baik cadangan dan juga keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita ini apabila beliau kata mana-mana pemimpin yang mengaut kekayaan daripada negeri ataupun negara semata-mata untuk kepentingan peribadi perlu disingkir ataupun ditolak, ataupun dengan kata yang lebih kasar lagi, dipecatlah kalau memang didapati bersalah. Saya setuju dengan apa yang beliau kata ini, dan bahkan belum lagi didapati bersalah pun sepatutnya telah pun diberhentikan ataupun berehat, bercuti daripada tanggungjawab beliau. Apa pendapat anda semua? Pada pendapat saya, orang-orang seperti itu patut diasingkan terlebih dahulu. Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak akan teragak-agak menyingkirkan mana-mana menteri atau pemimpin kerajaan daripada jawatan mereka serta-merta jika didapati mengambil sumber kekayaan negeri atau negara untuk kepentingan peribadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak akan membenarkan sebarang salah laku berlaku dalam kerajaan perpaduan dan memandang serius isu berkenan dan hanya merugikan negara. Hentikan amalan mengambil kekayaan daripada negeri atau negara, dan kerajaan ini tidak mengizinkan mana-mana menteri atau pemimpin kerajaan ambil walau 1 inci tanah kerajaan atau 1 ekar balak, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tindakan itu dilarang sama sekali, dan kalau berlaku, mereka akan disingkirkan daripada jawatan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian sentuhan kasih Desa Terengganu di Kompleks Sukan Ketengah, Bandar Al-Mutafi di Bilal Shah di sini hari ini. Turut hadir timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid. Anwar turut mempersoalkan kumpulan yang didakwa memperjuangkan Islam dan Melayu tetapi tidak bersuara dalam isu pengambilan sumber kekayaan negeri ataupun negara. Kata Anwar Ibrahim, saya hendak tanya kepada orang yang heboh bercakap soal Melayu dan Islam. Beranikah sebut bahawa mereka tidak izinkan pemimpin mengambil balak, kontrak atau saham daripada negara? Setakat ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya belum dengar lagi ada yang berani bersuara, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pendedahan daripada Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan persoalan ada kumpulan yang didakwa memperjuangkan Islam dan Melayu, tetapi kata Anwar Ibrahim tidak bersuara atau tidak berani bersuara dalam isu pengambilan sumber kekayaan negeri atau negara. Siapa kumpulan yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Tentu anda tahu dan boleh tinggalkan dalam ruangan komen anda. Dan Anwar juga kata dia juga mau bertanya, ada orang yang heboh bercakap soal Melayu dan Islam, tapi beranikah sebut bahawa mereka tak izinkan pemimpin mengambil balak, kontrak atau saham daripada negara, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setakat ini, kata beliau lagi, beliau belum mendengar apa-apa komen atau suara daripada mereka, dan belum ada yang berani bersuara, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa pendapat kamu semua dengan pendedahan daripada Anwar Ibrahim ini? Cukup beraninya Anwar Ibrahim dengan mendakwa kumpulan tersebut yang mana hanya memperjuangkan perkara tertentu tetapi masih tidak berani untuk bersuara berkaitan dengan kes mengambil kekayaan negeri atau negara. Saudara-saudara sekalian,
Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kata Anwar Ibrahim di dalam satu lagi pendedahan yang baru-baru ini ialah apabila beliau juga pernah, Anwar Ibrahim, pada 6 Mei 2023, Anwar juga pernah mendedahkan yang bahawa yang kamu ambil berpuluh bilion selama ini, kata Anwar Ibrahim. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan yang kita tunggu-tunggu, pengumuman yang kita tunggu-tunggu daripada Azmin Ali berkaitan dengan tindakan Rafizi Ramli bersedia untuk berdebat dengan Azmin Ali. Azmin setuju debat dengan Rafizi dengan syarat. Wah, ini yang tak best ni kan, debat dengan syarat. Kan bagus kalau debat tanpa syarat, itu lagi bagus. Tapi tak apalah, apa syarat yang ditetapkan oleh Azmin Ali? Bekas Menteri Kanan Kluster Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali bersetuju untuk berdebat dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Persetujuan itu bagaimanapun disertakan dengan syarat bahawa Rafizi perlu membuktikan terlebih dahulu telah berjaya dalam pelaksanaan dan pemulihan ekonomi negara. Macam mana mau berdebat dengan benda macam ni ya? Saya pun tak faham. Sebab itu, wahai Rafizi, kata Azmin, saya bersedia berdebat dengan saudara. Dengan syarat buktikan dahulu kamu berjaya dalam pelaksanaan dan pemulihan ekonomi negara. Pertama, turunkan harga minyak terlebih dahulu. Bukan saya janji, kamu yang janji, kata Azmin Ali lagi. Hari ini saya jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Dah turun belum? Kalau belum turun, turunkan dulu baru jumpa aku, kata beliau lagi. Sebenarnya siapa yang berkata ini dan di mana Azmin Ali pada ketika janji ini diberikan? Jangan-jangan apa yang Azmin Ali kata ini sebenarnya beliau pun sebahagian daripada kerajaan itu ataupun blok itu pada waktu tersebut. Beliau berkata demikian dalam ucapan Majlis Pengenalan Calon Perikatan Nasional PN di Undangan Negeri di Bawah Gombak pada Khamis malam. Mengulas lanjut, Mohamed Azmin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor berkata, beliau mempunyai rekod inisiatif dilaksanakan dalam mengemudi Selangor dan ketika menjadi menteri dahulu. Bukan saya tak mahu berdebat, saya nak jawab mudah saja. Saya boleh menyambut saranan beliau untuk berdebat. Tiada masalah, kata Azmin Ali. Kalau macam tu, kenapa mau tinggalkan lagi syarat? Biarlah berdebat secara terbuka, itu lebih baik, kata netizen. Tetapi saudara tengok kenapa dia. Apa dia kata? Azmin mendakwa beliau telah berjaya ketika menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri MIT. Kalau benar dia berjaya debat dengan saya, kata Rafizi Ramli. Kata Azmin, Rafizi tiada rekod. Kalau saya pergi debat dengan keadaan dia belum ada formula, belum ada penyelesaian, engkau nak debat dengan aku buat apa, ujar Mohamed Azmi. Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR ketiga menyampaikan ceramah Jelajah Madani di Tanjung Sri Tanjung Port Dickson pada Selasa telah mencabar Mohamed Azmin Ali berdepan mengenai ekonomi Malaysia sekiranya pemimpin Perikatan Nasional itu berani. Susulan itu, Ketua Pengarang Ashraf Awani, Aswad Ismail telah memberikan kesediaan untuk menerbitkan debat antara Rafizi dan Mohamed Azmin Ali. Surat jemputan mengenai debat berkenan juga telah diantar kepada kedua-dua belah pihak. Pada Rabu lalu, Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri Ekonomi Muhammad Rasidi Ruslan telah mengesahkan bahawa Rafizi bersetuju menerima jemputan debat ekonomi Malaysia menentang Mohamed Azmin Ali. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini, iaitu debat yang mau dianjurkan antara Azmin dan Rafizi? Mana satu yang anda suka? Debat yang tanpa syarat atau debat yang ada syarat? Jangan-jangan itu bersyarat itu sebab takut nanti tak boleh dijawab pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hutang Felda Muhyiddin heret Anwar ke mahkamah. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya benar-benar terjadi dan akhirnya mereka akan masuk sekali lagi dalam mahkamah. Muhyiddin Yassin menfailkan writ saman ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung isu penghapusan hutang peneroka Felda
yang menyaksikan kedua-dua pemimpin politik itu terbabit dalam pertikaian. Saman berkenan difailkan peguam bela PN dari firma Ruslan Dahlan Saravanan dan dilakukan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Tindakan sivil itu dibuat susulan Muhyiddin dan Anwar saling mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang berikutan ucapan Perdana Menteri pada majlis sambutan Hari Peneroka Felda di Serdang pada 7 Julai lalu. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu antara lain menuntut ganti rugi am teruk dan ganti rugi teladan yang setimpal dengan pempasan RM200 juta daripada Anwar. Selepas menerima surat tuntutan daripada Muhyiddin atas dakwaan fitnah pada 21 Julai pula, Anwar membalas dengan menghantarnya pendahuluan surat tuntutan sebanyak 200 juta ringgit berhubung dakwaan memfitnah Perdana Menteri. Dalam pernyataan tuntutan mahkamah terkini, Muhyiddin berujar bahawa semasa menjadi Perdana Menteri dalam tempoh pandemik COVID-19 tahun 2020 hingga 2021 dan selepasnya, dia dan kabinet membangunkan rancangan untuk meringankan kesusahan rakyat dan memacu pemulihan ekonomi. Ahli Parlimen Pagoh itu berkata antara inisiatif berkenan ialah menghapuskan 80% hutang peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion daripada 12.1 bilion. Dia berkata semasa mesyuarat kabinet pada 14 Oktober 2020, beberapa keputusan dibuat iaitu menghapus kira RM83 bilion hutang, meluluskan terbitan sukuk bond Islam RM1.9 bilion untuk dijamin oleh kerajaan bagi meningkatkan equity Felda dalam FGV Holdings Berhad dan mengurangkan hutang Felda, dan meluluskan suntikan geran tahunan kerajaan RM990 juta kepada Felda untuk pembayaran balik sukuk. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mendakwa bahawa penepian hutang peneroka Felda dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa seperti penyata kewangan Felda bagi tahun kewangan berakhir tahun 2021. Pelantik berujar hapus kira hutang itu dibuktikan dengan jawapan bertulis oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Mustafa Mohamed di Dewan Rakyat bertarikh 16 Disember tahun 2021 mengenai 98,605 peneroka Felda, kira-kira 87.54% daripada 112.638 peneroka telah dilaksanakan. Muhyiddin berkata, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalin Abwan Said dalam jawapan bertulis di Parlimen bertarikh 23 Februari tahun ini pula menunjukkan pengecualian hutang diluluskan pada 2021. Perdanatif juga menegaskan kenyataan media oleh pengerusi Felda Idris Juso dan peneroka sendiri bahawa RM83 bilion telah dihapus kira pada tahun 2021. Muhyiddin mendakwa kenyataan Anwar yang dibuat pada 7 Julai lalu antara lain membayangkan dia berbohong mengenai penghapusan hutang peneroka Felda serta seorang yang tidak menunaikan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri ketika itu mengenai pengecualian hutang dan menyalahgunakan kuasa. Selain ganti rugi, Muhyiddin juga memohon antara lain injuksi untuk menghalang defendant daripada terus memfitnahnya serta perintah mahkamah agar Perdana Menteri menurunkan kenyataan fitnah yang didakwa dalam talian dalam video di Facebook Anwar serta YouTube. Muhyiddin juga meminta Anwar membuat permohonan maaf secara terbuka untuk disiarkan di semua portal berita media. Muhyiddin juga mendakwa Anwar menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri sejak membentuk kerajaan selepas berakhirnya PRU 15. Antara lain, Muhyiddin mendakwa sebagai Menteri Kewangan, Anwar membuat dakwaan sensasi, tidak berasas dan palsu terhadap Latif dan keluarganya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.